Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kita sambung contoh untuk kolom design. Baik, sebelum kita pergi kepada contoh, suka untuk saya sentuh sedikit. Kita buat summary. Okey, buat summary supaya lebih faham lah. Untuk steel column design. Alright, so basically untuk steel column design, perkara yang paling penting adalah ada beberapa perkara. Okay, so the first one is PCR. Saya besarkan sikit. Sekejap ya. Okay, this PCR penting. Okay, PCR dekat sini you kena tahu apa itu KL. K itu adalah faktor untuk kita darabkan dengan L. Baru kita akan dapat effective length. Sebab ingat effective length kita akan guna untuk kiraan kita. Alright. So K factor ni dia bergantung kepada apa? K factor ni bergantung kepada end condition. Nanti kita akan tengok apa itu end condition. Alright. And then satu lagi benda yang penting adalah untuk flexural buckling kita akan ada dua axis. Okay. Semua kita dah tahu bahawa kita ada dua paksi kan, dua axis which is Y dan Z. So ini adalah sorry color. Kita tukar sikit, kita guna color hijau. Okay. Kenapa tak tukar? Sekejap ya. Okay. So yang ini adalah ZZ axis. Okay. Yang ini adalah YY axis. Okay, so itu kena faham. Dan yang kritikal kita adalah yang mana? Yang ini. ZZ axis ni adalah kita panggil sebagai about ZZ axis ni kita panggil sebagai weak axis lah. Okay, weak axis. Lepas tu dia adalah kategori minor. Okay, minor axis, which is yang ni lah. Okay, minor axis. Alright. Lepas tu, ni yang saya cakap tadi, apa dia K tu. Alright, K tu dekat sini. K tu dekat sini. Okay, ini untuk fix condition. Okay, hujung fix, bawah fix. Okay, saya buat sebelah-sebelah, atas bawah lah senang sikit. Okay, ini fix, ini fix. So, kalau both fix, kita akan darabkan factor length kita dengan K 0.7. Macam tu. Okay. Kalau kita punya pin fix, okay, kita akan darabkan dengan 0.85. Kan, L kita tu length. Kan, K darabkan dengan L kan. Okay. Lepas tu, ini yang common shape lah yang kita biasa guna yang saya explain ni. Lepas tu, satu lagi, kita ada juga pin. Ni pun biasa juga. Pin. Kalau dua-dua end tu pin condition, okay, kita akan darabkan dengan 1. Okay. Lepas tu, yang ini satu lagi. Free end. Kita panggil dia free end. So, ada 4 condition ni. Ini darabkan dengan 2. Okay. So, basically, you kena faham lah end condition ni. Ni kena faham. Baru you boleh dapatkan nilai K tu. Darabkan dengan L. Okay. Next, design procedure. Design procedure ni ada 5 step. Okay. 5 step ni sebenarnya adalah basic step lah. Okay. First, trial section. Okay. Trial section ni biasanya untuk academic purpose, untuk tujuan kita, teaching. Kita skip this first step. Sebab apa? Sebab biasanya kita terus bagi dekat you science kan. So, you terus check. Okay. Ini untuk real work nanti. You akan buat trial and error macam tu lah. Kalau tak okey, buat lagi size lain macam tu. Okay. And then step yang kedua adalah strength classification. Yang ni untuk dapatkan FY. Ingat lagi tak? Yang kita buat design beam tu, kita dapatkan FY kan. Step yang ketiga ni pun kita dah buat dah itu masa minggu kedua tak silap. Ni untuk dapatkan sama ada section kita belong to class 1, class 2, class 3 ataupun class 4. Alright. Yang paling penting adalah step 4 dan juga step 5. Ini spesifik untuk column design. Okay, dekat sini kita akan cari NCRD dan juga NBRD. Okay, C ni sebenarnya untuk compression lah. C ni.
Okay, B stand for buckling. Senang je nak ingat sebenarnya. And then RD tu normal lah resistance. Ni resistance. Resistance. Alright. So apa yang kita kena buat kat sini adalah kita check NCRD ni mesti lebih besar atau sama dengan NED. Applied load. Sama juga untuk B, buckling. Mesti lebih besar atau sama dengan NED. Okey, apa dia NED? NED ini adalah axial load. Allah. Okey, axial load. Biasanya kita nak yang factor lah factor yang siap-siap dah darab dengan 1.35 1.5 GKQK tu kan. Okey. So compare kan kalau dia lebih besar ataupun sama, okeylah. NCRD ni kan dengan MBRD. Okey. So itu adalah step yang lain ni you dah tengok dalam slide kan. Okey. So next kita proceed kepada contoh. Boleh Okey. Untuk contoh example 9.7, okay, check the stability of the given section to resist axial compression force. Dia bagi kat sini NED. Ini adalah NED kita. Okay. Okay, ini adalah NED. Yang saya cakap tadi axial load tadi tu. Yang kita nak compare tu kan. Okay, assume the column is pinned at both end. Kalau pin tadi macam mana Ingat tak? Yang pin-pin tadi tu. Kan? Kalau pin-pin dia jadi K dia berapa? 1.0 kalau you ingat lagi 1.0. And the height is 6 meter. 6 meter tu maksudnya ini bukan effective length Ini adalah length yang total length. So you kena ingat tak kena darabkan dengan K kan? Untuk dapatkan effective length untuk kita kira. Okay? Okay, right. So kita ada section properties. Ini kita dapat daripada table table of properties. So tak perlu hafal. Semua kita ambil daripada table of properties. Okay, area kita ambil table of properties, TF semua ambil daripada table. Cuma yang ini yang ni dua-dua daripada table, tapi yang mana satu kita guna, nanti kita tengok yang mana kita guna. Alright. So basically kita akan ingat tak saya cakap, kita akan design guna major minor axis. Okay, sebab ini adalah yang lemah. Alright, ingat. Melainkan kalau soalan yang minta you kira guna major axis, then proceed lah. Tapi kalau soalan tak sebut apa-apa, kita kena design guna weak axis. Kan, kita nak design guna yang lemah lah kan. Alright, kita pergi pada step yang pertama. Ini step design Step yang pertama, strength classification. Ni kita dah go through masa week kedua, saya tak perlu explain in detail. Daripada flange thickness 14.2, refer kepada grade. And then refer table, ingat tak? Okay, you akan dapat FY 275. Okay. Kalau tak ingat, refer balik kat kita punya lesson week 2 dulu. Alright, and then section classification dekat sini, ingat tak kita nak tentukan section belong to which class kan? First, kita classify dulu flange class 1, web class 2, class 1 sorry. And then section belong to class 1. Kenapa? Sebab bila kita nak guna equations, kita akan refer to which classes that our section belongs to. That's why kita kena classify. Ingat kan? Okay. Ni yang kritikal. Okay. Step yang ketiga ni baru masuk design column. Okay. Ingat untuk column kita ada dua checking. Kan? Untuk check column, saya letak klik kat sini sebab kita tulis banyak-banyak kali ni dia senang sikit ingat kan. Ada dua check. Satu kita kira compression, satu lagi buckling. Dua ni je. Kita check mesti lebih besar atau sama dengan NED. Simple je. Kita check yang ni je sebenarnya. Okay. Alright. So NCRD dulu. So NCRD ni formula dia dapat dari mana? Okay. Ini sebenarnya tak perlu hafal Yang saya kotakkan ni tak perlu hafal. Sebab apa? Sebab kita ada dalam appendix. Okay. Kat sini. Ataupun kalau nak tengok dalam extract Eurocode yang saya bagi you hari tu, kan yang 14 pages tu ada kat sini, nampak? Kat page berapa start pasti ni. Okay, nampak yang CRD ni so tak perlu hafal, formula dia kat sini. Okay, so kita pergi pada contoh kita. Mana contoh kita tadi? Right. Okay, so NCRD formula dia yang itu. So area kita dah ambil daripada table, FY pun kita dah tahu daripada step yang pertama tadi. Gamma M naught ni kita ambil daripada table of properties juga. Sorry, daripada extract appendix tadi tu So you kira you dapat 2084.5 Newton. Ingat Newton. Yang kita dapat tadi soalan bagi 1400 tu kilonewton kan? So make sure compare, you kena convert dulu dalam bentuk kilonewton. Ingat jangan terus you terus compare je.
Okay, so lebih besar daripada NED. So, okay. Simple kan? Alright. So, kita pergi pada step yang keempat. Okay, kat sini kita nak cari NBRD. Buckling. Tadi tu NCRD NCRD. Sebab apa? Compression. C stand for compression. Okay, B stand for buckling. B ni. B ni. Okay, buckling. Alright. So, untuk buckling ni, kita kena consider L effective lah. Ingat tadi saya cakap. So, that's why at first you kena kira dulu L effective tu berapa. Okay. Dekat sini kita soalan bagi L adalah 6,000. So, kita punya K 1.0. Ingat tadi pin condition dia. Okay. Kalau kata dia fixed pin macam mana? Kan, kalau kata dia contoh ni I bagi case lah contoh. Sorry. So, ini fix, ini pin. So, fix dengan pin. Dia akan jadi berapa? Buckling dia? Dia akan jadi buckling macam ni kan? So, K dia akan jadi 0 point. Ingat tak? 0 point. Kalau fix pin. 0 point. Cepat. 0.85. Kan? Kalau fix baru 0.7. Okay. So, kalau 0.85 then K ni, ini you kena darabkan dengan 0.85 lah. Kan? KL. 0.85 darab 6,000. Macam tu. Itu kalau case yang ni lah. Okay. Alright. So, since kita punya pin. Okay. Pin. So, kita punya K adalah 1.0. Okay. Clear I cakap if. Okay. If. Alright. So, settle. And then, kita tahu bahawa kita punya buckle akan berlaku pada weak axis. So, that's why kita guna ZZ kan? That's why kita guna ZZ. Nampak kat sini tadi. Kita ada dua option kan? Y dengan Z. So, kita ambil nilai radius gyration dekat part C, Z. So, kiralah nilai ni. Okay, lambda bar. Sebab apa? Sebab lambda bar nak guna kat sini. Kan? Buat kena hijau sikit. Lambda bar nak guna kat sini. LCR ni nak guna kat sini. Nampak? Okay. So, daripada sini you akan dapat 1.33. Okay, clear. Dapat lambda bar. Kenapa dapat lambda bar ni kita nak guna untuk apa? Nanti saya tunjuk kenapa. Okay, next. Okay. Kita pergi bawah sikit So, untuk kira NBRD ni, you sepatutnya kena tahu ni. Dia panggil reduction factor. Okay, reduction factor ni you kena cari. Lepas tu, nak dapat reduction factor ni pula, you kena tahu phi. Kena kira phi. Nampak? Nak kira phi ni kena tahu lambda bar. Nampak? That's why benda ni berkait-kait lah. Kena kira lambda bar. Nak dapat phi juga, you kena tahu alpha. Nampak? I buat kali hijau pula. Alpha. Nampak? Alpha ni. So, nak tahu alpha ni, you kena tahu buckling curve. You kena tahu buckling curve berapa. Nampak? So, berkait-kait. Alright. So, nak dapat buckling curve ni macam mana? Okay. First, you kena kira. Sekejap, I tunjuk dulu table tu. Okay. Table tu dekat sini. Okay. Nampak table ni? So, basically dekat table ni. Okay. Okay, kita ada dua kat sini. Satu, kita nak kira imperfection factor. Okay, berapa nilai buckling curve dia. Okay, berapa nilai alpha dia. Tapi nak tahu alpha, kena tahu dulu buckling curve dia apa. A ke, A0, B, C, D. Okay, so nak tahu buckling curve ni, kena refer dekat sini. Table ni. Table ni semua dia berikan. So, nak tahu kita punya yang mana satu. Yang mana satu ni, kita kena tahu dua ni. Exist kat mana, part C mana kita nak check dan juga limit dia. So, that's why at first you kena check dulu limit ni. Check yang ini and then tengok buckling yang mana. Kita tadi kat mana? ZZ kan? ZZ ingat kita ZZ. Okay, cuma ini kita tak tahu yang mana satu ni. Ni ke ni? So, kita check H over B dia. Okay. So, check. That's why dekat situ ada check, ada step H over B. Nampak yang ni. So, H dapat daripada table of properties. B dapat daripada table of properties. So, you akan dapat kat sini 1.02. Okay, so bila kita check 1.02 ni less than 1.2. Dan TF kita 14.2 less than 100. Okay, tengok balik table tadi. Okay, table tadi mana? Alright, bukan kat sini. Appendix. Okay, so lebih kecil kan? Kita punya nilai tadi, nilai kita tadi berapa?
Yang ni kan tadi kan lebih kecil daripada 1.012 dan juga lebih kecil daripada 100. So yang ni betul ke? Okay. So basically kita punya curve apa? Curve C. Nampak tak? Zigzag kan? Zigzag lepas tu curve C. Kalau tak, you ambil curve B nanti. Okay. Lebih kecil kan? Tadi kita dapat 1.0 something kan? 1.0 something. So, kena ambil yang ni lah. Jangan ambil yang ni. Ni sebab apa? Sebab dia lebih besar daripada 1.2 kan? Okay. So, that's why kita ambil curve C. So, daripada sini, tengoklah ke atas curve C kita. Curve C kat mana? Sini kan? So, bila curve C kita di situ, maka imperfection factor kita alpha adalah 0.49. Itu cara dia. Table ni diberikan. Okay. So, dapatlah alpha 0.49. Okay. So, alpha dah ada, lambda bar dah ada. Okay. So, you kira lah nilai phi. Okay. You masukkan dalam formula semua, dapat nilai phi 166. Dah dapat nilai phi, masukkan formula dalam reduction factor ni. Lepas tu, you kira dapat 0.337. Okay. Reduction factor ni, kena check kan nilai dia mesti lebih kecil daripada 1. Nama pun reduction factor kan. Alright. So, dapat 0.33 masuk kat sini. Okay. A pun kita dah ada. Fy dah ada. M gamma M1 dah ada. You akan dapat 785.8 kilonewton. Okay. Dalam kilonewton okay lah. Alright. So, compare dengan NED kita tadi. Right. So, okay tak? Tak okay lah sebab NED suppose lebih kecil daripada BRD, buckling resistance, betul tak? So, tapi ni besar. Kan? NED, yang ni kalau ni okey. Tapi kes kita ni NED lebih besar daripada NBRD. So, tak okey. So, dia kata that's therefore unsuitable to resist. Okay. Sampai kat situ. Okay. So, basically, nampak? Tadi kita check NCRD okey kan? NCRD okey. Tapi buckling tak okey. Okey. So, maksudnya kat sini, NCRD okey. NBRD tak okey. So, bila keadaan macam ni, kita conclude dia section tak boleh. Okey. Totally tak boleh. Dia kena both okey. Baru dia akan okey. So, dalam kes ni, that's why dia come dengan conclusions ni. Okay, not okey. Alright. So, clear. Nampak simple kan? Dia complicated sikit dekat part sini je lah. Sebab nak dapatkan nilai. Kat sini lah complicated sikit, nak kena refer table, banyak table. Okay, so kalau ada persoalan boleh tanya kat saya. So far ini je lah contoh untuk column. Okay, nanti nak dekat-dekat test nanti insyaAllah kita akan buat another example on steel column dan juga beam design. Alright, so terima kasih. Assalamualaikum, bye.